Baik, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada jemaat yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. 在耶稣基督里向大家问安。 Saudara, satu kali ada 2 pasien rumah sakit jiwa yang kira-kira dinyatakan sembuh oleh dokter. 有一次，在一个精神病院的2个病患，医生说 tidak sembuh。 Dinyatakan sembuh. 医生说他们已经康复了。 Untuk memastikan kemudian dokter itu mengajak pasien ini katakanlah naik ke atas bukit, ke atas gunung. 为了要确定，所以医生就要这2位病患到一个山丘上。 Saudara, pasien pertama dia langsung naik ke atas bukit yang paling tinggi. 第一个的病患呢，他就到那个最高的那个山上。 Tiba-tiba dia kemudian membentangkan tangannya berkata, "Akulah terang dunia." 然后他突然间将他的手展开，然后他说：“我是世界的光， Aku lampu yang menyinari dunia. 我是照亮世界的那个灯。” Dokter di bawah cuman geleng-geleng aja, saudaraku. 然后在下面的医生摇摇头。 Temannya mengatakan, belum sembuh dia. 那朋友说他还没有完全的痊愈。 Dokter senang. Temannya ternyata pasien kedua udah selesai nih. 医生就感到有一点安慰，这个第2个病患看起来还正常。 Dikatakan, yuk tolong jemput temanmu, suruh turun dia. 然后他就说：“你上去要那个朋友下来。” Siap dokter. 他说：“好的，医生。” Naik, temannya suruh turun, saudaraku. 他上去把朋友叫下来。 Yang pasien kedua nih, rupa-rupanya dia ingin menikmati pemandangan di atas, saudaraku. 但是呢，这个第2个病患到了上面，他就在那边欣赏风景。 Dia nggak turun-turun, dia lihat-lihat. 他一直没有下来，他四处张望。 Dokter mengatakan, ya mungkin sekian lama dia terkurung, maka hari ini dia bebas melihat-lihat. 那医生就在想说，他这么久被关在那个精神病院，现在可以有这样子的视野，就让他享受5 menit, 吧。 10 menit. 5分钟、10分钟， Akhirnya setengah jam, saudaraku. 后来半个小时 Wah, 过去 dokter 了。 mengatakan ini kelamaan juga ini. 医生就想说太久了， Dokter katakan, ayo cepat turun ke bawah. 医生就喊他们快点下来。 Lalu pasien kedua ngomong begini, 然后第2个病患这样子说 dokter, kalau saya turun nanti dunia gelap. 他说：“医生，如果我下去的话，这个世界就会变暗。” Kan saya gantiin teman saya. Saya menggantikan teman 他 saya. 说：“我要代替我这位朋友。 Dokter mengatakan, masih dua-dua sama-sama gila ini. ”他说：“这2个人还是仍然精神不正常。” Saudaraku, hari ini kita mau berbicara perkataan Tuhan Yesus yang berkata, "Akulah terang dunia." 今天我们要一起思想的就是主耶稣所说的那句话：“我是世上的光。” Mari bersama dengan saya membaca Yohanes pasal 8 ayat ke-12. 请与我一起读约翰福音第8章第12节。 Sama-sama membaca, 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." 耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。” Saudara, Tuhan Yesus di sini dia mengklaim dirinya sebagai terang dunia. 在这里，耶稣说他是世界的光。 Pertanyaannya, apa arti kalimat yang besar itu? 接着，我们要问这个伟大的句子里面的含义是什么？ Bagi sebagian orang mungkin Yesus dianggap seperti orang gila tadi. 有一部分人可能认为耶稣这样子说，他有精神病。 Nah, saudara perlu tahu latar belakangnya. 我们必须知道他的背景。 Kapan Yesus mengatakan kalimat itu? 耶稣在说这句话的时候， Di mana 是在 dia 什么情况 mengatakannya？ 他在什么地方说？ Dalam konteks apa? 是在什么样的情形？ Pasal 7 memberikan sebuah informasi yang akurat. 第7章给我们一个正确的消息。 Saat itu orang-orang Yahudi, 那个时候犹太 mereka 人 merayakan yang namanya Hari Raya Pondok Daun. 他们正在举行那个祝棚节。 Pada momen itu mereka sedang mengingat kembali bagaimana perjalanan nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir. 他们那个时候正在纪念他们的祖宗怎么样从埃及地被释放出来。 Mereka melewati padang belantara selama 40 tahun kurang lebih. 他们在旷野那边漂流40年之久。 Di sanalah Tuhan memelihara bangsa itu. 就在那个当中，神一直的保守。 Saudaraku, padang gurun itu satu medan yang tidak mudah, saudaraku.
我们知道说沙漠是一个不容易生存的地方。 Kalau 1-2 minggu itu namanya jalan-jalan. 如果只是在那边1-2个星期， Masih 可能我 tahan 们 lah. 是旅游，可能还受得住。 Tetapi ini 40 tahun, saudaraku. 但是在这当中40年之久 Tapi，Tuhan memelihara bangsa yang besar itu. 但是神仍然保守这个人数众多的子 Nah 民 itu。sebabnya ketika mereka memperingati hari raya festival ini, mereka ingat, mereka bersyukur kepada Tuhan yang memelihara. 所以他们在这个节庆的时候，他们去纪念，并且去感恩。 Nah saudaraku, biasanya mereka merayakan hari raya ini kemudian mereka datang ke Yerusalem. 通常他们在庆祝这个节日的时候，所有的犹太人都会聚集在耶路撒冷。 Nah biasanya mereka membangun tenda-tenda atau pondok-pondok. 那在那边呢，他们就会搭帐篷。 Saudaraku, selama 7 hari mereka tinggal di pondok-pondok itu. 所以7天之久，他们就住在那个帐篷。 Dan kemudian di dalam bait Allah 然后在圣殿里 dinyalakan ada 2 pelita yang besar sekali. 就会点燃2个很大的那个火， Ada api yang nyala di sana. 那边上面有那个 Bukan 火。 Bukan hanya itu, orang-orang kemudian membawa obor. 不只是这样子，来庆祝的人他们都会拿着火把， Semua lampu dinyalakan. 所有的灯都点亮。 Maka terang benderang adalah situasi yang mewarnai festival itu. 所以在这个节庆当中，很显明的那个气氛，就是会很多的那个亮光。 Saudaraku, apa arti semua ritual yang dikerjakan oleh umat Allah itu? 他们在做这个仪式有什么意义呢？ Satu jawabannya, 一个答案， mereka mengingat bagaimana Tuhan menyertai perjalanan selama sekian puluh tahun itu melalui apa? Perhatikan, tiang awan dan tiang api. 他们正在纪念，在他们旷野40年漂流的时间，神与他们的同在，借着白天的云柱，晚上的火柱。 Saudara, kita belum mengetahui bahwa ternyata tiang awan, tiang api itu mempunyai arti yang berbeda, arti yang baru, saudaraku. 原来这个云柱跟火柱有不同的意义，有新的意义。 Saudara, tiang awan itu bukan hanya sekedar sebuah payung raksasa yang kemudian melindungi umat Allah dari panas teriknya padang gurun. Bukan hanya itu. 这云柱不只是说神好像一个很大，神展开一个很大的伞来遮蔽他的子民，免于这个旷野的热阳。 Dulu saya pikir tiang awan itu fungsinya seperti tadi. 之前我以为这个云柱的功用是只是 Ternyata mempunyai arti yang lebih dalam lagi. 但是其实它有更深的意义。 Apa itu tiang awan, Zhou? 这个云柱代表什么？ Saya ulang, festival tadi punya tema tentang terang. 我再次提醒，这个节庆正在谈亮光， Ada nyala api, 有这个火点 ada obor, 燃，有火把， ada lampu. 有灯， Justru apa artinya? 这些代表什么？ Tiang awan berarti apa? Itulah lambang Tuhan yang hadir. Terang itu hadir di tengah-tengah umatnya. 这个云柱代表说，神与他的子民同在，这个神的光辉照亮他的子民， Itulah tiang awan, Zhou. 这就是云柱的意思 Nah,。kemudian yang kedua, tiang api. 第二，火柱又是什 Sekali 么？ lagi saya berpikir tiang api adalah apa? Oh, tujuannya supaya di tengah malam yang gelap, yang nggak ada cahaya, ada api bisa menerangi, bukan? 我之前以为说这个火柱，让以色列民在旷野晚上很黑暗的时候，有这个火来照亮他 Saudara, 们。 ternyata tiang api mempunyai arti yang lebih besar daripada sekedar menerangi. 但是这个火柱有一个更大的意义， Tiang 不只是 api, 照亮。 tiang api menggambarkan adalah sumber kehidupan. 这个火柱代表生命的来源。 Saudara simpan dulu, saya akan uraikan nanti di poin berikutnya. 大家先记住，我接下来还会跟大家进一步的解释。 Selama 7 hari, bangsa itu, orang-orang Yahudi, mereka bersukacita. 在这个7天的时间，以色列人他们有很大的欢庆。 Saudaraku, setelah selesai upacara ataupun hari raya tersebut, 这个节庆过去了之后， Alkitab mengatakan keesokan harinya.
7天的记下来的那一天， pasal 8, 就在第8章， khususnya ayat ke-20, 特别是第 di sana 20 memberikan 节， sebuah keterangan. 这边告诉我们， Di dalam bait Allah, 这些话是在耶稣在殿里， itu ada satu keterangan namanya dekat perbendaharaan. 是在库房。 Saya perjelas, di dekat lokasi di mana pelita tadi dinyalakan, 也就是耶稣站在那个点燃的火把的旁边， saudara, di sana kemudian Yesus berdiri. 耶稣就站在那个地 Dia 方， berkata dengan kalimat yang keras. 他大声的宣告， Dia berkata, akulah terang dunia. 他说：“我是世界的光。” Seorang yang mendengar langsung connect dengan peristiwa festival kemarin malam, bukan? 这些听见的人，他们马上与之前的那个节庆的事情可以联想起来。 Seolah-olah Yesus mengatakan memang dulu nenek moyangmu dipimpin oleh terang ketika melewati padang gurun. 好像耶稣正在对他们说：“你的祖宗过去在旷野用这个光这个云柱火柱引领他 Terang yang 们， kamu rayakan itu, 你们所庆祝的这个 itulah tiang 光， awan, tiang api. 就是这个云柱火柱。 Tapi sekarang ada Yesus. 但是现在是耶 Hari 稣 ini， 今天 Akulah terang dunia itu. 我就是那世界的光。 Saudaraku, itulah background kenapa muncul kalimat yang kemudian membuat gempar orang-orang yang mendengarkan. 当时候听的人就觉得很惊讶，为什么？ Ada orang-orang tua kemudian mengatakan, ini siapa? Anak muda, umur baru sacap kui, ngomong sembarangan ini. 有一些长老他们就开始私语说，这个年轻人才30多岁，他正在说谎言。 Berani-beraninya mengatakan akulah terang dunia. Dia Jangan. menunjuk kepada apa? Peristiwa festival kemarin. 竟然敢说我是世界的光，来指向刚刚过的那个节庆。 Yang lain mengatakan, loh dia ini kan anaknya tukang kayu. 甚至有些人说，他不是那个木匠的儿子吗？ Kami tahu siapa keluarganya. 我们认识他的家人， Kami tahu di mana rumahnya. 我们知道他住在 Kami 哪， tahu kampung halaman orang itu, anak muda itu. 我们知道这个年轻人的家乡在哪。 Kenapa dia berani mati mengatakan akulah terang dunia? 他怎么敢说我是世界的光？ Itu sebabnya ayat 13, 所以在13节， orang-orang Farisi langsung protes keras. 法利赛人马上的抗议， Mereka mengatakan kesaksian Yesus itu nggak benar. 他们说耶稣的见证是不真的。 Saudaraku, itulah kira-kira background di balik kalimat yang Yesus katakan akulah terang dunia. 这就是耶稣说我是世界的光当时候的情况。 Saya mau ringkaskan sekarang. 我现在要更简略的 Apa 说， arti perkataan kalimat yang penting, kalimat yang kontroversial itu? 耶稣在说出这个引起争议并且这么重要的句子，我是世界的光，什么 Saudaraku, 意义？ ketika Yesus adalah terang dunia itu berarti Yesus adalah sumber terang. 当耶稣说我是世界的光，他指向我是这个光的来源， Dia sumber terang. 他是光的来源。 Bukankah tiang awan itu adalah tiang yang merupakan lambang kehadiran Tuhan di tengah umatnya? 那个云柱不是代表神与他的子民同在，他的光照在他们当 Terang 中。 itu hadir. 这个光来到， Terang itu mendampingi perjalanan umat yang tidak mudah. 这个光一直陪伴着这些子民艰难的行程。 Sekaligus terang adalah terang yang memimpin perjalanan mereka. 这个光同时也是指引他们行走的方向。 Ketika Yesus mengatakan akulah terang dunia, 所以耶稣教导说：“我是世界的 itu 光。” berarti Yesus adalah sumber dari terang itu. 耶稣要说：“我是那个光的来源。” Yesus mengatakan dulu nenek moyangmu mempunyai terang yang adalah tiang awan, tiang api. 如果过去你的祖宗有云柱火柱， Sekarang Yesus mengatakan, 现在耶稣说 akulah terang dunia itu. 我就是那世界的光。 Dalam bahasa Inggris memakai terjemahan yang bagus sekali. Dikatakan I am the light. Perhatikan ada kata the. Artinya apa? Itu. 在英文那边有 the 这个字，在中文我们可以说我就是那世界的光， Sangat spesifik. 非常的指向一个焦点。 Saya mau katakan di sini berarti Yesus bukan hanya sumber, tetapi dia satu-satunya sumber.
这里耶稣所说的，它是光的来源，而且说它是唯一的来源。 Saudaraku, hari ini kita berada di tengah-tengah dunia yang gelap. 今天我们处在这个黑暗的世界， Saudara, gelap bukan karena tidak ada lampu, 这个黑暗并不是没有灯， tetapi jelas gelap menggambarkan manusia di dalam kondisi yang kelam. 这个黑暗指的是人类正处在一个很暗淡的状况。 Saya kira situasi dunia makin hari makin jauh dalam kondisi yang makin tidak baik-baik saja, bukan? 我们看见今天的世界不是一天比一天的好。 Siapa yang pernah menduga muncul yang namanya virus corona kemarin? 之前我们都没想过说会有疫情爆发。 Saudara, yang namanya pandemi itu bukan 1-2 tahun, saudaraku. 我们知道这个疫情不只是1-2年， Tapi bersyukur pandemi kemarin hanya beberapa tahun. 我们感谢主，那时候的疫情只有几年， Tapi siapa menjamin bahwa tahun-tahun akan datang tidak muncul pandemi-pandemi yang lain? 但是谁敢说接下来就不会再产生疫情呢？ Berapa banyak orang yang bergumul dalam dunia bisnis mereka? 有多少人在他的生意上遭殃？ Berapa banyak orang yang bergumul di tengah-tengah rumah tangga hubungan orang tua dan anak? 有许多人在那个当中，在家庭中有许多的困难。 Saudaraku, Yesaya mengatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. 以赛亚书那边，先知以赛亚说，是走在黑暗中的子民。 Itulah hidup saudara dan saya. 这就是你我生活的写照。 Dunia yang gelap. 黑暗的世界， Tapi puji Tuhan, 但是赞美主。 Yesaya mengatakan 接着以赛 bangsa 亚 yang 说， berjalan dalam dunia yang gelap itu telah melihat terang yang besar. 那走在黑暗的子民，现在已经看见大光。 Siapa terang yang besar itu? 这个伟大的是谁？ Itulah Yesus, sumber terang. 就是耶稣，这个光的来源。 Saudara, yang kedua, 第二， kalau pertama dia adalah sumber terang, 如果第一它是光的来源， maka yang kedua, ketika Yesus mengatakan dirinya adalah terang dunia, berarti Yesus adalah sumber kehidupan. 当主耶稣说我是世界的光，他也宣告他是这个生命的泉源。 Saudara, tiang api itu bukan hanya menghangatkan dinginnya malam. 那个火柱，不只是说带给那个冰冷的夜晚一个温暖， Bukan hanya menerangi gelapnya malam. 不只是说照亮黑暗的晚上， Tetapi terang itu, api itu adalah terang yang memberikan kehidupan. 而是这个火柱它给了生命。 Saudara, menarik sekali, apa artinya sih? Terang memberi kehidupan. 这个给生命的光指的是什么？ Ayat 12 di bagian akhir, Yesus mengatakan ia akan memiliki terang hidup. 在12节那边，最后耶稣说要得着生命的光。 Apa artinya terang hidup itu? 这个生命的光是什么？ Yesus tidak mengatakan kamu akan punya terang, 耶稣并没有说你没有光， tetapi terang hidup. 但是它指的是生命的光。 Saudara, apa hubungan antara terang dengan kehidupan? 这个光与生命有什么关系？ Saudaraku, saya mengajak kita bersama-sama mengingat peristiwa ketika Allah menciptakan alam semesta. 我邀请大家再去次记得，当上帝创造天地的时候。 Nah, izinkan saya bertanya kepada saudara. 现在要问大家一个问题。 Kejadian mengatakan dunia itu, bumi itu gelap. 创世纪一开始说，这个世界是黑暗 Gelap 混沌的 gulita， 是很暗的， Chaos, 是混乱的 darkness. 暗。 Kemudian hari pertama Allah menciptakan proses penciptaan itu. 然后第一天，神就开始他创造的过程。 Siapa yang mau jawab? Nanti dapat hadiah. 谁要回答，会有礼物。 Kalau teman hadiah, semua buka mata, saudaraku. 有礼物，大家睁开眼睛。 Saya tahu khotbah saya hari ini teori semua, daging semua. Maka saya harus membuat lebih encer, saudaraku ya. 我知道今天我讲到硬的部分很多，所以我要让大家轻松 Hari 一下。 pertama proses penciptaan, apa yang Allah buat? 神在第一天他创造世界的时候，他做什么？ Halo? Allah ciptakan manusia? 神创造人吗？ Allah ciptakan babi? 神创造了猪吗？ Allah ciptakan bonsai? 神创造了那个盆栽吗？ Tidak.
Apa yang Allah ciptakan? Jadilah terang. 神创造了 Saudara 说， pernah mikir nggak? Kenapa hari pertama harus ada terang? 他创造了光。那我就在想，为什么一开始就先要有光？ Kenapa Tuhan nggak ciptakan katakan binatang dulu? 为什么神没有先创造动物， Ciptakan yang lain-lainnya. 先创造其他的？ Kenapa bukan hari kedua, hari ketiga terang dibuat oleh Tuhan? 为什么神在创造光的时候，不是在第2天、第3天？ Saudara pernah mikir nggak? 曾经这样子想 Pernah 吗？ berpikir nggak? Kenapa sih? 曾经想， Dengar jawaban ini. 请听这个答案。 Tanpa terang tidak ada kehidupan. 因为如果没有光，就不会有生命； Tanpa terang tidak ada kehidupan, saudara. 没有光，就不会有生 Itu 命。 sebabnya ketika terang itu sudah ada, 所以，当光有了， ketika terang sudah dicipta, 当神创造了光， berikutnya kehidupan baru muncul. 接下来的生命才能够产生。 Maka dalam Yohanes pasal pertama ayat yang keempat, 所以在约翰福音第1章第 di 4节那 sana 边说 penulis，Injil mengatakan, in him, di dalam dia. Siapa dia itu? Itulah firman, itulah Yesus Kristus. Di dalam dia ada hidup. 生命在他里头。 Dan sekarang Yesus mengatakan, akulah terang dunia. 现在耶稣说：“我是世界的光， Akulah sumber terang itu. 我是光的来源。 Terangnya bagaimana? 是什么样的 Terangnya 光 di？ dalam dirinya mengalirkan apa? Memberikan apa? Kehidupan. 它里面的光，它给予了我们什么？给予了我们生命。 Saudaraku, inilah pernyataan besar yang Yesus katakan ketika dia mendeklar dirinya, aku adalah terang dunia. 这就是耶稣在宣告我是世界的光，他所要大家知道的意义 Dia 就是这些。 satu-satunya sumber terang 他是那唯一光的来源， yang bisa mengusir kegelapan. 是能够赶走黑 Dia 暗的， satu-satunya sumber kehidupan. 他是唯一生命的来源。 Bapak Ibu sekalian, ada seorang penulis buku yang namanya John Piper. 有一位作者名字叫 John Piper， Dia mengatakan sebuah kalimat yang bagus, saudaraku. 他说了这么一句好的句子。 Ini kenapa lari sendiri? Oke. John Piper mengatakan bahwa terang Kristus 他说，基督的光 adalah terang Tuhan yang bersinar pada retina jiwa manusia. 是神的光辉，照亮了人类灵魂的眼网膜。 Saudara tahu retina? 知道我们的这个 Wah, 眼网膜、 ini 视网膜， ini satu organ yang sangat penting sekali untuk mata manusia, saudaraku. 这是我们人类眼睛很重要的部分。 Ada jemaat retinanya lepas. 有些人的眼网膜 Wah, itu berbahaya 掉落，那是非常危险的， Itu bisa membuat orang kemudian menjadi buta, saudaraku. 这会使人家再看不见了。 Pastikan kita mempunyai retina yang baik. 所以我们要有健康的眼网膜， Maka kita mempunyai penglihatan yang baik juga. 使得我们有好的视觉。 Permisi tanya, 请问， bagaimana dengan retina yang ada dalam jiwa kita? 我们生命里的视网膜又如何？ Bukan hanya retina di mata, saudaraku. 不只是眼睛的 Tapi 视网 jiwa 膜 kita，pun ada retina. 我们的生命也要这个视网膜， Jiwa yang sehat 是要健康的， atau jiwa yang sakit. 或者是生病的， Jiwa yang penuh atau yang kosong. 是一个丰盛的生命，或者是空虚的， Jiwa yang mati atau jiwa yang hidup. 是一个死的生命，或者是活跃的生命。 Semua ditentukan ketika Yesus menjadi sumber terang atau tidak dalam hidup kita. 这一切的关键是在于说，是否基督的光有照亮我们。 Saudaraku, hari ini kita merayakan Advent yang pertama. 今天我们正在纪念等候月的第1周， Bersyukurlah menyambut Yesus yang sudah datang ke dalam dunia. 我们为着主耶稣来到世上，感谢主， Dialah sumber terang, 他是那光的来 dia 源， sumber kehidupan. 他是生命的来 Kita 源。 adalah orang yang paling berbahagia di tengah-tengah dunia. 我们是世上最幸福的 Kita 人， memiliki sumber yang dicari oleh dunia itu. 我们已经拥有了世人在寻找的这个源头。 Itu sebabnya sepatutnya kita keluar ke tengah-tengah dunia, membagikan, menceritakan sumber terang dan sumber kehidupan itu. 所以，我们应该到世界上将这个光
光的来源、生命的来源，来与世人分享。 Yang kedua, 第二， jadi bagian pertama kita telah membahas bagaimana Yesus mengatakan akulah terang dunia. 我们刚才已经谈了，当耶稣说我是世界的光，当时候的情形。 Berikutnya Yesus mengatakan barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. 接着主耶稣说：“跟从我的，就不在黑暗里走。” Setelahku kalau yang pertama Yesus menyatakan identitasnya. 如果上半段耶稣讲关于他的身份， Maka poin kedua, di sana kemudian Yesus mulai men-challenge kita sebagai orang-orang pengikutnya. 接下来主耶稣就挑战我们这些跟随他的人。 Yesus mau kita berjalan di belakang dirinya. 耶稣要我们在后面跟着他走， Kita mengikut dia. 我们跟随他， Seperti umat Allah mengikuti tiang awan, tiang api. 就像神的子民，他们当时候就跟着这个云柱火柱的带 Ketika 领。 tiang itu bergerak, 当这个云柱 Mereka 行 harus 走的时 bergerak. 候，他们就行走； ketika tiang itu diam, 当这个云柱停下来， jangan sekali-kali mereka kemudian mulai bergerak sendiri. 他们就不可以擅自行走。 Itulah arti mengikut Yesus. 这就是跟随耶稣的意义。 Mengikut terang. 我们跟随这个光， Dan dengar kalimat Yesus. 并且我们听 Orang 他 yang 说， mengikut Yesus. 那些跟随他 Orang yang 的， berjalan di belakang Yesus. 那些走在耶稣后面的， Dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. 他就不会行走在黑暗 Saya 里。 izinkan saya akan menguraikan poin ini dengan cara mengkontraskan dengan cerita yang ada di atasnya. 我就将解释这一点，把之前的经文的故事跟大家阐述。 Kalau Bapak Ibu melihat cerita di atasnya, 如果我们看之前所发 itu 生的事， berbicara ada satu perempuan yang berdosa, 那边讲到一个犯奸淫的妇人， ketangkep basah berbuat dosa, 当她犯奸淫的时候被 bahkan 抓住， dosanya dosa yang begitu mengerikan, dosa perzinahan. 她所犯的罪就是很可怕的奸淫罪。 Siapa yang menangkap perempuan itu? 什么人来抓这个女人呢？ Orang-orang Farisi dan ahli Taurat. 就是那些法利赛人文士 Saudara, 们。 saya mau membandingkan antara orang-orang Farisi ahli Taurat dan perempuan berdosa tadi. 我跟大家比较一下，这个文士法利赛人跟这个犯奸淫的妇人， Saudara, siapa itu orang-orang Farisi ahli Taurat? 这个法利赛人文士他们是什么 Saya 人？ kira kita semua tahu ini bukan sembarang manusia. 我们知道他们不是一般的人， Ini bukan masyarakat umum. 他们不是平民百 Ini 姓， adalah orang-orang yang dihormati. 他们是受尊敬的， Mereka tokoh agama. 他们是宗教的领袖， Orang-orang yang mempunyai posisi yang terhormat di tengah-tengah masyarakat. 他们是在社会中有一个被尊敬地位的。 Namanya juga ahli Taurat. Wah, jago. Urusan firman dia jago. 如果说是文士，就是谈到神的话语，他是专家。 Tapi sayang sekali, 但是很可惜， orang-orang ini adalah mempunyai jiwa yang namanya self-righteous. 但是很可惜，这些人他们自以为意， Orang-orang yang judgmental. 他们是喜欢评判人的。 Saya perhatikan, mereka menangkap perempuan yang sedang berbuat dosa. 他们抓了这个正在犯奸淫的 Kemudian 妇人， dibawa kepada Yesus. 然后把他带到耶稣的面前 Saudara。 perhatikan apa yang dikeluarkan kalimat daripada orang-orang Farisi ini. 我们注意看这些法利赛人，他们说什么？ Mereka ngomong gini, Rabi, 他们说：“夫子， perempuan ini berbuat dosa. 这妇人正在行淫之时被拿。 Tanpa sadar mereka mengatakan, nih loh, saya ini nggak buat dosa. 无形中好像他在 Ini orang 指 kotor 出我没有犯罪， Najis 这是犯罪的污秽的 Kalau 人。 saya suci. 我是圣洁的， Ini orang yang paling benar. 我是最对的人。 Perhatikan self-righteous. 我们看见他自以为 Merasa paling 意， benar. 觉得自己 Merasa paling suci. 自己最 Merasa 圣 paling 洁， saleh. 自己最 Dia 前 tahu 进。 semua hukum-hukum agama. 他知道宗教所有的律例。 Dia mengatakan menurut hukum Musa orang ini harus dilempar dengan batu bahkan sampai mati. 按照摩西的律法，这个妇人应该被石头打死。 Perhatikan apa kemudian respon atau reaksi Tuhan Yesus. 我们看耶稣接着的反应是什么？ Permisi tanya hari ini sebelum saya melangkah ke sana, apakah Anda pernah melihat atau bertemu dengan orang-orang yang self-righteous? 我还没有继续之前，我想问大家，在生活中有没有见到这种 Pernah bertemu? 自以为意的人？有没 Lagi 有？ rapat,
lagi rapat. 正在开会， Ini orang pasti selalu menang ngomongnya. 这个人每次都抢白， Orang lain semua pasti salah. 他说的都是对的，别人家是错的。 Suami istri, 夫妻 ayo ngaku dosa. Kalau lagi begaduh, lagi berantem, 如果夫妻在吵架的时候， konflik. 正在争执， Bahasa kerennya diskusi. 说的好听是正在讨 Tapi 论， diskusinya keras terus diskusinya. 很激烈的讨论。 Ayo ngaku dosa. Siapa di antara suami istri yang selalu merasa paling benar? 要认罪，夫妻之间谁常常认为自己是对的？ Siapa yang dalam rumah tangga mengatakan nomor 1 pasti benar? 有人敢这样子说吗？第一，一定对。 Saya tahu, saya baca peraturan di sebuah perusahaan. 1, bos tidak pernah salah. 我在公司曾经看见这样子的条规，老板不会错。 Peraturan kedua, 第二个条 kalau 规， bos salah, kembali poin 1. 如果老板犯错的话，回到第一个的条规 Siapa，yang punya peraturan dalam keluarga? Istri tidak pernah salah. 有没有说妻子从来不犯错？ Kalau istri buat salah, 如果妻子错， kembali ke poin. 回到第一条， Saudara, itulah ciri-ciri orang yang self-righteous. 这就是自以为意的人的特征。 Semua orang salah. 所有的人都 Dalam 错， gereja saya paling suci. 我最圣洁， Saya ini hamba Tuhan loh. Saya sekolah teologi loh. 我是神父，我读了神学， Alkitab di luar kepala saya, bukan di dalam, di luar, saudaraku. 这个圣经在我头脑之外。 Hati-hati, saudaraku. Itulah ciri-ciri orang yang hidup dalam kegelapan. 我们要注意，这就是活在黑暗中的人。 Ayo, yang suka ribut di rumah tangga, yang merasa gua paling benar, kamu harus say sorry sama saya. 在家中常常认为自己是对的，你必须跟我道歉。 Yesus berkata, barang siapa yang tidak punya dosa, 耶稣说：“凡没有犯罪的， ambil batu. 你可以先拿石 Kamu 头， orang pertama lempar kepada perempuan itu. 你可以第一个丢向这个女人。 Perhatikan apa respon atau reaksi orang-orang Farisi ahli Taurat ini. 我们注意这些文士法利赛人，他们接着做什么？ Sama-sama baca 2, 3. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. 这边说，他们听见这话，就从老到少，一个一个的都出去了。 Perhatikan yang berwarna kuning. 注意那个黄色的， Pergilah mereka. 他们都出去了。 Pertanyaannya kenapa mereka pergi? 为什么他们出去？ Kan kamu adalah orang paling suci, 他们不是之前认为自己圣洁吗？自己最对的， paling tahu aturan, 最知道条 paling 规 taat 的， bukan? 最知道一 Kenapa 切。 pergi? 为什么他们走掉？ Pertanyaan kedua lebih mendasar lagi. 第一个更基本的问题， Kemana mereka pergi? 他们去了哪里？ Saya ulang pertanyaan ini. Pergi kemana mereka pergi? Mereka keluar itu, pergi itu. 他们都出去了，他们去了哪里？ Setelah aku dengar jawaban ini baik-baik. 请听这个答案。 Mereka pergi, mereka menjauh dari sumber terang dan sumber kehidupan itu. 他们走出去，他们是要远离这个光的来源，这个生命的来源。 Artinya mereka tetap tinggal di dalam kegelapan. 意思是说，他们忍住在黑暗里， Sampai kapanpun 无论到什么时候， mereka tidak pernah diperhitungkan sebagai orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. 他们就不在耶稣里了。 Berbeda dengan perempuan berdosa tadi. 但是跟这个犯罪的妇人不同。 Saudaraku, memang perempuan itu hidup dalam kegelapan, betul. 是的，这个妇人她曾经活在黑暗 Dia 中， jatuh dalam dosa. 她陷入罪中， Dosa yang begitu nista. 是这么污秽的罪。 Dan perempuan itu dia sadar bahwa dirinya tidak mampu keluar dari belenggu yang namanya dosa perzinahan. 她知道自己无法脱离这个奸淫罪的这个捆绑。 Setelah ketahuilah perempuan itu tahu bahwa konsekuensi berzina adalah apa? Hukuman rajam.
这个女人在当时候的社会，她非常的清楚，如果她犯奸淫，后果就是被石头 Dia 打死。 tahu hukuman itu. 她知道， Dia tahu konsekuensi itu. 她知道这个后果， Dia takut. 她也害怕。 Tapi 但是 perempuan itu tidak berdaya. 她无能为力， Dia tidak punya kekuatan untuk berhenti keluar dari dosa itu. 她没有力量把自己从这个罪中拔出来。 Saudaraku, kita bersyukur dalam cerita ini perempuan itu bertemu dengan Yesus. 我们感谢主，在这个事件中的这位妇人， Saya 她 balik 见到了耶稣。 Saya balik kalimat saya. 我把这个句子转 Hari 过来。 itu Yesus menjumpai perempuan yang tidak berdaya itu. 就在那一天，耶稣他刻意的要去见这位犯罪的妇 Orang 人， yang di dalam kegelapan itu 是在这个黑暗中的人。 dijumpai oleh Yesus. 耶稣来见他， Yesus ulurkan tangannya. 耶稣向他 Yesus 伸 mengangkat 手， dia keluar. 耶稣把他举起来， Dia memberikan kemampuan kepada perempuan itu. 他给这个妇人力量。 Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. 耶稣说：“我也不审判你。 Saudara, apa artinya? Apa artinya? ”这代表什么？ Di dalam Yesus ada pengampunan. 在主里有赦罪的恩 Yesus 典。 berkata, pergilah. 耶稣说：“去吧。” Artinya apa? Ada penerimaan Tuhan. 耶稣代表已经接纳了他。 Di dalam Kristus ada pengampunan. 在主里，在耶稣 Di 里 dalam 有 dia ada 赦免， penerimaan. 有接纳。 Terakhir, di dalam dia, dalam Yesus itu ada kehidupan yang baru. 在主里有新的生命， Ada kehidupan yang terus-menerus diperbarui dari hari demi hari. 是可以每一天被更新的生命。 Setelah hari ini ada sebuah kabar baik dari sumber terang, sumber kehidupan yang bernama Yesus Kristus. 今天在这个生命的来源、光的来源那边， Seberapa 有一个好的消息。 seberapa gelap masa lalu kita. 我们过去无论如何黑 Seberapa 暗， dalam kita pernah jatuh. 我们无论现在最终有多深， Seberapa sering kita tidak rela mengikuti sang terang itu. 有多少的时候，我们不愿意跟随这个光。 Saudaraku, tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. 没有一个错误， Tidak ada kegagalan. 没有一个失 Tidak ada 败， dosa 没有一个罪 yang tidak bisa diselesaikan oleh Kristus yang 是 mati di atas kayu salib. 是耶稣在十字架上的耶稣不能够清除的。 Barangkali engkau dan aku sama dengan perempuan berdosa tadi mungkin. 也许我们也曾经跟这个犯奸淫的妇人一样， Mungkin dosanya berbeda. 也许是不同的罪， Tetapi kita sama-sama terpuruk. 我们同样的现在 Kita 当 mau 中， melepaskan kebiasaan yang buruk. Kita tidak berdaya. 我们要离开我们坏的习惯，但是无能为力。 Kita tahu tidak boleh lakukan itu. 我们知道不可以那样子做， Tapi kita dibuat lumpuh. 我们好像残废了。 Hari ini ada sebuah kabar baik dari surga. 但是今天从天上有一个好消 Yesus 息， yang adalah terang dunia itu. 这位世界光的耶稣 Sedengar kabar baik dari terang surgawi itu. 从天上赐下这个 Di 好消 dalam 息， Kristus 在耶稣里 ada pengampunan. 有赦罪的 Di dalam 恩典， Kristus 在基督里 ada penerimaan. 有接纳， Di dalam Kristus 在基督里 ada pemulihan. 有更新， Dan di dalam Kristus 在基督里 ada kehidupan yang terus diperbaharui, dan terus diperbaharui. 有不断被更新的生命。 Setelah saat ini, 这个时候， di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah segala kelemahan kita, 在我们一切的软弱中 di，tengah-tengah segala kerapuhan yang ada dalam hidup kita, 在我们生命中一切的脆 kita masih 弱， jatuh bangun di dalam dosa. 我们在最终可能还起 Kita masih 起落 menyimpan 落， memelihara hal-hal yang negatif dalam hidup kita. 我们可能还抓住一些我们生命中一 Kita 些负 sama 面 dengan 的事 perempuan 情。 tadi. 我们跟着刚才的妇人一样， Hari ini 今天 Tuhan mengundang saudara dan saya 神邀请我 di 们 meja perjamuan kudusnya. 在这个他的这个圣餐桌 Untuk 前， apa, saudaraku? 为这什么 Untuk？sekali lagi menerima akan kasih-Nya. 我们再一次的领受他的 Sekali 爱 lagi，menerima anugerahnya. 再一次领受他的恩典， Sekali lagi menerima pengampunannya. 再一次领受他的赦罪恩典， Dan sekali lagi untuk bertekad di hadapannya.
再一次的在他的面前立志。 Tuhan, aku mau mengikut-Mu. 主啊，我要跟随你， Aku mau berjalan di belakang-Mu. 我要在你的后面随你走。 Aku mengikut sang terang yang sesungguhnya itu. 我要跟随那唯一的光。 Di sanalah Tuhan mengangkat engkau, 耶稣在那边对我们说， sehingga kita boleh mengatakan seperti kalimat Tuhan Yesus. 我们就能够像耶稣所说的 Aku ikut Tuhan. 我跟随主， Aku tidak akan berjalan lagi di dalam kegelapan. 我就不再在黑暗中走了。 Mari kita sama-sama berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, kami ada di sini. 主啊，我们在这里， Hari ini kami merayakan terang yang sudah datang itu. 我们今天正在庆祝那已经来到的 Sumber 光， terang itu. 这光的来 Sumber kehidupan 源， itu. 这生命的来源。 Oh Tuhan, kami membutuhkan Yesus yang adalah terang dunia. 我们需要世界光的耶稣， Kami mohon terangilah hati kami ya Tuhan. 我们需要你的光照亮我们的心， Tanpa terang itu kami akan tinggal dalam kegelapan terus. 因为没有这个光，我们就会一直在黑暗里。 Mampukan kami boleh mengikuti terang yang adalah Yesus yang telah hadir itu. 求主帮助我们，让我们能够跟随那个已经来到世上的光的耶稣。 Berjalan makin hari makin dekat dengan Tuhan. 我们一天比一天行走更靠 Melihat 近他， Tuhan lebih jelas lagi. 更清楚的看见他， Mengasihi Tuhan dengan lebih tulus lagi. 更真切的爱主。 Itulah kehidupan orang-orang yang berjalan di dalam terang Tuhan. 这就是行在光明中的人。 Terima kasih untuk firman-Mu. 谢谢你的话语， Mohon berkat-Mu kepada seluruh jemaat Tuhan. 求主赐福给你所有的子 Kami 民。 memohon di dalam nama Yesus. Terang dunia itu. Kami berdoa. 我们是奉主耶稣名，世界的光的祈求。 Amin. Amen。 Kita bersama-sama berdiri.